Okay, baik Ustaz. Ustaz pun nampak, saya nampak gembira sangat muka wajah Ustaz ni bila tengah cakap pasal haji ni kan. Jadi saya tanyalah macam mana sebenarnya Ustaz ni perasaan bila Ustaz dapat tahu yang Ustaz ni diberikan confirmation lah antara orang yang dapat pergi haji ni. Macam mana Ustaz? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira, tak terkata perasaan saya, kegembiraan saya pada ketika itu. Saya start melihat serta saya telah diterima haji pada tahun ini. Saya terus sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada masa yang sama, isteri saya pun apply dengan saya tahun ini untuk haji. Saya tengok result dia, namun dia tidak diterima untuk sebagai tetamu haji pada tahun ini. So rasa terkilan pun ada jugalah. Boleh katakan perasaan gembira ada, perasaan terkilan pun ada. Ada bercampur lah ketika itu. Saya memang terus terang tak boleh bayangkan dia gembira yang amat sangat, tapi pada masa yang sama pun ada perasaan sedih. Betul. Sedihnya sebab isteri saya tidak dipanggil oleh Allah SWT pada tahun ini, tidak diterima haji. InsyaAllah pada tahun akan datang, insyaAllah ada rezeki beliau. InsyaAllah kita doakan yang sama jugalah Ustaz. But the thing is kan, Ustaz tadi katakan yang Ustaz antara, mungkin seorang lah kan, Ustaz seorang Singaporean yang pergi haji tu, betul tak? Dan pelajar daripada di dalam Mamlakah, di dalam Saudi Arabia. Saya seorang pelajar daripada Singapura. I see. Okay, jadi bagaimana perasaan Ustaz bila Ustaz dapat tahu yang Ustaz ni Singaporean yang satu ni, kan, pelajar yang satu ni yang dapat ke haji ni. Dan kita tahu berapa jumlahnya, sedikit je. Jadi Ustaz kira seolah-olah menjadi wakil kita. Apa perasaan Ustaz? Saya rasa sangat, ada tanggungjawab yang digalas oleh saya lah. Rasa macam berat jugalah. Sebab saya mewakili pelajar-pelajar yang Singapura yang lain yang berada di Madinah ini. Saya pun masa tu ada cek juga kalau ada pelajar Singapura yang lain yang dapat haji juga kan. Malangnya tak ada satu pun yang diterima. Namun terdapat beberapa orang Singapura lain yang diterima, yang bekerja di Saudi. Yang ada yang di Jeddah, ada yang di Riyadh. So dalam tempoh sebelum haji itu saya dapat keep in touch dengan orang. Saya dapat jumpa orang di dalam WhatsApp group. Dan saya dah kontak dengan orang lah. Kebanyakannya kesemuanya pekerja-pekerja yang bekerja di Saudi. Masya-Allah. Yalah Ustaz, memang betul ada pekerja lain kan. Cuma hakikatnya yang dari Singapura, kira nak ikutkan siapa je yang daripada Singapura yang dapat fly ke Mekah untuk lakukan haji tu Ustaz. Kira Ustaz lah yang terpilih, Alhamdulillah lah. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah. Di sini mestilah kita tahu ada requirement kan, yang tadi katakan strict requirement kan, amat ketat sekali. Jadi saya dengar juga ada quarantine requirement. Betul tak Ustaz? Benar ada quarantine requirement. Selepas saya dapat result yang saya diterima haji sekitar 12 Julai lah pada waktu itu. Kemudian beberapa hari selepas hari itu, dalam sekitar 16 Julai, saya dihubungi oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk melakukan medical check-up kata diri saya, sebagai contohnya cucuk vaksin, mengambil sampel darah, cek kesihatan saya, suhu, cek darah, tahap darah tinggi atau rendah. Dan mereka melakukan mereka cakap kata diri saya, kemudian mereka memerintahkan saya untuk kuarantin sehingga 4 Zulhijjah ataupun pada masa itu 24 Julai. Berapa hari tu? Sekitar seminggu lah di rumah. Sekitar seminggu. Cuma kuarantin tu dengan family ke seorang? Kuarantin di rumah. Mereka suruh kuarantin di rumah, home quarantine lah, di dalam bilik. Mereka suruh saya asing dengan family saya, dengan anak isteri saya. Anak saya bilik asing, anak isteri saya di bilik yang lain. Yalah, kira nak ikutkan perkara yang susah jugalah nak lakukan Ustaz, dah satu rumah. Betul. Tapi namun untuk menurut taat pemerintah dan ikut prosedur, saya lakukan jugalah.
demi kebaikan untuk kebaikan dan maslahat untuk semua. InsyaAllah Ustaz, saya suka sangat dengar kata-kata yang Ustaz katakan ni Masya Allah kira demi perintah satu Alhamdulillah. Dan demi kebaikan ramai lah Masya Allah, masalah yang semua. Betul. Baik Ustaz, saya tanyakan satu lagi soalan. Bagaimanalah reaction, kira bagaimana perasaan keluarga Ustaz, daripada isterinya ke keluarganya, kepada mereka yang berada di rumah dan juga teman-teman sekalian apabila tahu yang bahawanya Ustaz ni satu-satunya orang yang dapat pergi haji. Mereka sangat gembira, terutamanya ibu bapa saya dan isteri saya. Mereka sangat gembira. Anak saya pun, yang baru tak berapa faham pun turut gembira juga. Papa pergi haji, papa pergi haji. Mereka sangat gembira lah. Isteri saya pun pada masa tu gembira pun dia, sedih pun dia lah sebab dia tak diterima kan tahun ni. Kedua ibu bapa saya, kedua ibu bapa mertua saya pun sangat gembira. Alhamdulillah, macam tak sangka-sangka lah saya dapat melakukan haji pada umur yang muda. Dan keluarga saya lain begitu juga dengan pakcik makcik saya, kawan-kawan saya yang lain, macam tak sangka lah. Ada COVID, tahun ni ada COVID tapi dapat buat haji, diterima di antara dalam rumah ataupun kabar angin mengatakan 10,000 jemaah haji diterima pada tahun itu. Saya diterima, macam orang seolah-olah tidak percaya lah. Betul ke Hakim? Betul ke website tu boleh dipercayai ke? So ada persoalan-persoalan macam itulah. So ala kulli hal benda tu betul. Alhamdulillah. Sangat ni lah. Saya pun kira antara teman-teman yang berada di Singapura ni yang saya nampak kan, bahawasanya dengar khabar Ustaz Hakim dapat pergi haji, saya memang pun gembira sangat lah. Dan saya memang perasaan saya lebih pada yang ni semua kan takdir. Macam tadi Ustaz katakan ni takdir. Kira nak pergi bertahun-tahun tak dapat pergi, tapi akhirnya diizinkan Allah SWT untuk Allah menjemput juga ke Baitullah Al-Haram. Jadi yalah, ni satu pengajaran lah buat kita semua kan, berapa ramai yang mungkin dah cadang nak pergi tahun ni tapi Allah tak izinkan, dan mungkin dia akan pergi pada tahun-tahun yang akan datang. Sama juga Ustaz kan, sebelum ni dah cadang tapi tak dapat pergi, tahun ni Ustaz dapat pergi. Terbaiklah. Jadi insyaAllah lah Ustaz, kita akan sambung pada episod yang seterusnya di mana saya akan insyaAllah temu ramai Ustaz tentang bagaimana persiapan Ustaz, bagaimana perjalanan ke haji itu, dan juga bagaimana Ustaz dalam keadaan ihram sendiri apabila lakukan haji dalam situasi COVID-19 ni. InsyaAllah Ustaz. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal